Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid semua, kelas bersama Ustazah Faizah kali ini akan mempelajari pelajaran ke-18 iaitu Kerajaan Khulafa Ar-Rashidin. Untuk siri pertama ini, kita akan mempelajari dua perkara iaitu era pemerintahan kerajaan Islam dan ciri kepimpinan Khulafa Ar-Rashidin. Era pemerintahan kerajaan Islam terbahagi kepada 5 zaman, iaitu yang pertama, zaman Rasulullah SAW dari tahun 1 Hijrah sehingga 11 Hijrah. Kedua, zaman Khulafa Ar-Rashidin, iaitu dari 11 Hijrah sehingga 40 Hijrah. Ketiga, zaman kerajaan Umayyah dari tahun 41 Hijrah sehingga 132 Hijrah. Keempat, zaman kerajaan Abbasiyah dari tahun 132 Hijrah sehingga 656 Hijrah. Dan yang kelima, zaman kerajaan Osmaniyah dari tahun 698 Hijrah sehingga 1341 Hijrah. Kerajaan Khulafa Ar-Rashidin mempunyai 4 orang khalifah iaitu Saidina Abu Bakar As-Siddiq, Saidina Umar bin Al-Khattab, Saidina Osman bin Affan dan Saidina Ali bin Abi Talib. Pusat pemerintahan kerajaan Khulafa Ar-Rashidin ini terletak di Madinah. Pemerintahannya bermula dari tahun 11 Hijrah sehingga 40 Hijrah iaitu setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sekarang kita belajar pula tentang ciri kepimpinan Khulafa Ar-Rashidin, iaitu Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau seorang yang tegas dalam memerangi golongan murtad, nabi palsu dan golongan yang enggan bayar zakat. Beliau juga seorang yang berpandangan jauh. Beliau telah mengarahkan Zaid bin Sabit mengetuai usaha menghimpunkan tulisan ayat Al-Quran yang terdapat pada kepingan batu, tulang, pelepah tamar dan kulit haiwan kerana ramai penghafaz Al-Quran terkorban dalam peperangan Yamamah. Saidina Abu Bakar As-Siddiq juga seorang yang setia dengan arahan Rasulullah SAW. Beliau telah meneruskan tindakan Rasulullah SAW untuk menghantar Usamah bin Zaid sebagai Panglima Angkatan Tentera Islam kepada Kerajaan Ghassan kerana membunuh utusan Rasulullah SAW. Saidina Abu Bakar As-Siddiq juga mengamalkan syura. Beliau mengambil pandangan para sahabat dalam menentukan strategi peperangan menentang tentera Rom dengan menggunakan strategi pembahagian 4 pasukan tentera sehingga berjaya menawan negeri Syam. Seterusnya, Saidina Umar bin Al-Khattab. Beliau seorang yang tegas. Beliau menggantikan kepimpinan Khalid bin Al-Walid sebagai Panglima Angkatan Tentera Islam dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah semasa Perang Yamamah. Beliau juga seorang berfikiran terbuka. Beliau bersedia ditegur Rasulullah SAW dan menerima pendapat daripada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq tentang pembebasan tawanan perang kerana menghormati keputusan mesyuarat. Beliau juga seorang yang adil. Beliau memastikan kebajikan rakyat terpelihara dengan meninjau sendiri keadaan rakyatnya termasuk menyamar sebagai rakyat biasa. Beliau juga seorang yang cekap. Beliau telah menubuhkan Majlis Syura dan beberapa jabatan baru serta mengemas kini Baitul Mal bagi melicinkan pentadbiran negara. Seterusnya, Saidina Osman bin Affan. Beliau seorang yang berpandangan jauh. Beliau telah menubuhkan jawatan kuasa khas pembukuan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit menggunakan lahjah Arab Quraisy yang dikenali sebagai Mushaf Osmani.
Beliau seorang yang berfikiran terbuka. Beliau telah melonggarkan syarat penggunaan harta Baitul Mal dan beliau juga membenarkan sahabat keluar dari kota Madinah. Beliau seorang yang prihatin. Beliau telah menyumbangkan harta dan kekayaan untuk pertahanan negara. Beliau juga turut membesarkan Masjid Nabawi untuk keperluan dan keselesaan umat Islam. Uthman bin Affan juga seorang yang inovatif. Beliau telah menubuhkan Angkatan Tentera Laut Islam sehingga berjaya meluaskan empayar Islam khususnya di Syam dan Mesir. Yang terakhir adalah Saidina Ali bin Abi Talib. Beliau seorang yang tegas. Beliau telah memecat beberapa gubernur yang dilantik oleh Khalifah Osman seperti Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Musa al-Ash'ari untuk meredakan kemarahan puak pemberontak. Beliau juga seorang yang berpandangan jauh. Beliau telah menggunakan hukuman kisas terhadap pembunuh Khalifah Osman bin Affan kerana keadaan negara yang masih huru-hara dan dikuasai oleh puak pemberontak. Beliau juga seorang yang berilmu. Beliau memiliki ketinggian ilmu dalam pelbagai bidang sehingga dilantik sebagai hakim di Yaman. Beliau seorang yang berani. Beliau menyertai hampir kesemua peperangan seperti Perang Badar dan Perang Khaybar serta berada di barisan hadapan. Beliau sanggup menerima jawatan khalifah walaupun mengetahui beban yang bakal dihadapi. Alhamdulillah, kita telah mempelajari dua perkara dalam siri yang pertama ini, iaitu era pemerintahan kerajaan Islam dan ciri-ciri kepimpinan Khulafa Ar-Rashidin. InsyaAllah, dalam siri yang kedua pula, kita akan belajar tentang pencapaian pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin dan iktibar pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.